Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Atira Aminuddin. Perkembangan banjir di Johor dan Pahang masing-masing mencatatkan angka peningkatan penduduk terjejas setakat 11 pagi tadi. Di Johor, 53 PPS telah dibuka menempatkan 8,221 penduduk terjejas daripada 2,275 keluarga. Daerah Kota Tinggi kekal menjadi daerah paling terjejas. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang yang dipindahkan ke PPS bertambah lebih 3 kali ganda. Setakat 11 pagi ini, Pahang merekodkan 1,548 penduduk terjejas. Menurut laporan terkini Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, kesemua mereka kini berlindung di 23 PPS yang aktif di 3 daerah iaitu Rompin, Pekan dan Maran. Dan mengetahui perkembangan semasa banjir di Pahang, terus sahaja bersama Faisal Muda di Pekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, jika semalam situasi banjir di Pahang mencatat sedikit penurunan dan hari ini berlaku peningkatan penduduk terjejas yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS membabitkan 3 daerah iaitu Rompin, Pekan dan juga Maran. Dan rakan pelapor Azwan Azman sebelum ini telah membawakan perkembangan semasa banjir di daerah Maran dan juga Rompin, di mana daerah Rompin hanya berbaki 1 PPS yang masih aktif membabitkan 12 orang penduduk terjejas yang kini berlindung di Balai Raya Kampung Baru Pertanian. Dan PPS terbabit sebelum ini telah ditutup 2 hari lepas dan kembali dibuka bermula semalam. Ekoran lokasi kediaman penduduk kembali dilanda banjir. Dan sementara itu, daerah Rompin pula terus mencatat peningkatan jumlah penduduk terjejas membabitkan 692 orang yang kini berlindung di 11 PPS. Peningkatan jumlah penduduk terjejas di daerah Rompin adalah disebabkan oleh faktor hujan lebat berterusan dan limpahan air Sungai Rompin yang kini telah pun melepasi paras bahaya, dan kebanyakan penduduk yang dipindahkan juga tinggal di kawasan rendah dan juga berdekatan sungai. Manakala di daerah Pekan merekodkan 11 PPS yang masih aktif yang menempatkan 621 orang penduduk terjejas banjir. Dan sementara itu, menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat pukul 11 pagi tadi sebanyak 23 PPS masih aktif di 3 daerah terjejas yang menempatkan 1,543 orang penduduk terjejas daripada 439 keluarga. Sementara itu, saudara, beberapa sungai utama di negeri ini juga telah melepasi tahap bahaya iaitu Sungai Pahang di Kuala Sungai Cini Pekan, Sungai Pahang Tua di Pekan, Sungai Keratong Rompin, Sungai Rompin di Jambatan Kuantan Segamat, Sungai Jempol di Rancangan Feda Jengkemaran dan Sungai Pahang di Lubuk Paku Maran. Baik, sekian dulu yang dapat saya kongsikan perkembangan semasa keadaan banjir di Pahang. Kembali bersama rakan setugas di studio. Silakan. Terima kasih Faizal. Baik, kita ke berita seterusnya. 3 kenderaan milik ahli parlimen berwas Datuk Ngeh Kuham terbakar di kediamannya di Taman Semarak Jaya, Air Tawar pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 3.05 pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Tawar digerakkan ke lokasi. Insiden bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata siasatan menemukan 1 botol disyaki mengandungi molotov koktail. Pihak polis kini giat memburu suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Seorang pesara syarikat swasta rugi lebih RM1.5 juta selepas menjadi mangsa penipuan dalam talian November lepas. Mangsa berusia 75 tahun itu dipercayai menerima panggilan menerusi aplikasi WhatsApp daripada seorang individu yang memperkenalkan dirinya sebagai polis mendakwa mangsa mempunyai rekod jenayah. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzzaman Mamat berkata mangsa yang panik terus mengeluarkan wang daripada akaunnya berjumlah RM543,000. Seterusnya diarah memasukkan wang tersebut ke dalam akaun lain milik mangsa dan meninggalkan kad ATM berserta nombor PIN akaun di satu lokasi seperti diarahkan lelaki tersebut tanpa curiga. Awal Januari lalu, mangsa menyedari ditipu apabila hasil semakan akaun berkenaan mengesan transaksi pindahan keluar wang ke beberapa akaun tidak dikenali berjumlah RM540,047. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Semasa 12 berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.